Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu tentang 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Baik, pada malam ini kita akan masuk pada perbincangan kita yang kelima. Okey, hadis kita tentang apa ni? Uh, ten, ten, kejap hadis kita tentang uh, ambillah wahai anak Adam, memang kamu tidak akan puas akan sesuatu. Lupa tajuknya kan. Okey, maknanya perbincangan kita yang keempat, kisah yang keempat saya dah selesaikan. Jadi hari ini kita masuk terus kepada kisah kita yang kelima, iaitu baru tu lagi. Ambillah wahai anak Adam, memang kamu tidak akan puas akan sesuatu. Okey, perbincangan ini akan bermula dari muka surat kita yang ke-21. Kisah ini tentang apa ya? Kalau dilihat daripada awal perbincangan hinggalah kepada perbincangan yang kelima ni yang akan kita baca pada malam ini. Kisahnya ialah tentang hari kiamat. Masih lagi tentang hari kiamat, masih lagi tentang syurga dan neraka. Baik, di sini ada sebuah hadis yang Nabi SAW sampaikan. Pada waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia menyaksikan peristiwa ini. Dia kata apa? Kana yauman yuhaddithu wa indahu rajulun min ahli al-badiyah. Jadi ada pada satu hari Nabi SAW dia duduk bersama dengan seorang orang Badui ni sedang menyampaikan sesuatu pengajaran pada waktu itu. Jadi lelaki ini Nabi ceritakan bahawa ada seorang lelaki di kalangan ahli syurga. Dalam perbincangan Nabi bersama dengan mereka ini, Nabi kata apa? Anna rajulan min ahlil jannati ista'zana rabbahu fi zar'i. Jadi lelaki ni dah masuk syurga, Nabi kata. Okey. Cuma dia minta kepada Allah, dia minta izin kepada Allah untuk dia bercocok tanam. Okey, untuk dia bercocok tanam. Jadi Allah kata kepada dia, faqala lahu awalasta fi ma syi'ta? Bukankah kamu sudah dapat apa yang kamu mahukan? Maknanya kita semua nak masuk dalam syurga. Tapi dah masuk dalam syurga ni, bukankah itu dah cukup dan memadai dah untuk kita? Kerana dalam syurga ni kita nak apa kita nak makan, kita nak minum, semuanya dah ada dah tersedia untuk kita. Tapi kenapa masih lagi nak bercocok tanam? Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala ketika bertanya dengan lelaki itu. Jadi dia kata gini kepada Allah, qala bala walakinni uhibbu an azra'a. Tapi benar, ya betul lah memang dah masuk syurga dah sekarang ni. Tapi macam tu kan, nak bercocok tanam juga. Dia kata begitu kepada Allah. Lalu dia pun apa yang dilakukan? Nabi SAW menceritakan lelaki ini dia buat apa? فأسرع وبذر فتبادر الطرف نبته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. Lelaki ini pun dia menabur benih, okey, macam biasalah buat untuk bercocok tanam. Lantas terus tumbuh membesar. Jadi benih itu terus tumbuh dan cepatnya membesar, lalu berbuah dan dituai dan hasilnya bertimbun seperti gunung. Keadaannya begitu ya, Nabi cerita. Ini berlaku dalam syurga ni. Jadi setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman. Okey. Allah kata apa? Fayaqulullahu Taala, bila Allah melihat keadaan itu, lelaki ini minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keizinan kepada dia untuk bercocok tanam. Okey, setelah dia bercocok tanam, dia pun menaburkan benih. Benih itu dengan
tiba-tiba tumbuh, membesar, dituai, seterusnya banyak sangat sampailah menggunung hasilnya. Jadi Allah kata kepada lelaki ini, "Ya bani Adam, fa innahu la yushbi'uka syai'." Ambillah wahai anak Adam, okey, dunaka ya bani Adam, fa innahu la yushbi'uka syai'. Ambillah wahai anak Adam, memang kamu tidak akan puas akan sesuatu. Maknanya, kita sekarang ni kan, sebenarnya masuk syurga tu dah cukup subhanallah lah kan kata. Nak masuk syurga tu adalah sesuatu keinginan kita. Semua orang ingin masuk syurga. Bila dah dapatkan kaki kita dah dapat melangkah masuk syurga tu, ia dah satu perkara yang sepatutnya tak perlu minta lagi apa-apa pada Allah kan. Tak payah minta apa-apa lagi pada Allah. Tapi orang ini pelik. Dia minta kepada Allah supaya dia nak bercucuk tanam. Sampailah hasilnya itu begitu menggunung dalam syurga. Kerana dia bercucuk tanam tu kan, hasil bercucuk tanam dia tu. Dan Allah kata, tak apalah, ambillah apa yang kau nak. Macam tu kan. Memang kalian ini takkan puas dengan sesuatu. Seharusnya dapat syurga tu dah buat kita rasa puas hati dah. Alhamdulillah kan gitu kan. Tapi nak sesuatu yang pelik juga, tak apalah, Allah kata ambil lah. Kan? Asalkan kau bahagia. Kalau bahasa kita, asal kau bahagialah nak. Macam gitu kan. Tapi di sini, Nabi ceritakan, Abu Hurairah, dia ceritakan, apa respon lelaki yang tadi, jangan lupa ya. Seketika Nabi sampaikan kisah ini, ada seorang lelaki di kalangan Arab Badui, iaitu seorang lelaki daripada kawasan pedalaman, dia duduk sebelah Nabi. Dengar sama-sama tentang cerita ini. Jadi, lelaki ini pun kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la tajidu haza illa Qurasyian atau Ansarian." Dia kata, "Wahai Rasulullah, aku dapati, kita tak dapati bahawa orang ini, dia adalah tidaklah melainkan dia itu orang di kalangan orang Quraisy ataupun orang Ansar. Fa innahum ashabu zara'in." Kerana apa? Dia kata yang lelaki syurga tu kan merupakan orang Ansar dan juga orang Quraisy tadi. Kerana kalau kita nak kata orang yang biasanya pakar dalam bercucuk tanam ini, biasanya ialah di kalangan Quraisy dan juga di kalangan orang-orang Ansar. Dan sekarang dia merupakan Arab Badui. Jadi Arab Badui ni biasanya dia tak bercucuk tanam lah. Lalu dia kata apa? Fa amma nahnu falasna bi ashabi zar'in. Manakala kita ni bukan di kalangan orang yang bercucuk tanam. Dia Arab Badui ni kata, saya dengan kaum-kaum saya bukanlah di kalangan orang yang bercucuk tanam ni. So maknanya apa? Kita ni tak masuk syurga ke? Itu dia nak tanya gitu. Jadi bila Nabi dengar apa yang disoalkan oleh lelaki ini, fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka Rasulullah pun ketawa bila mendengar pertanyaan lelaki tersebut yang di kalangan Arab Badui itu. Dirasa bahawa Nabi nak kata yang masuk syurga ni ialah hanya orang yang bercucuk tanam saja. Gitu kan maksud dia. Dia faham begitulah. Tapi sebenarnya bukan begitu maksud Nabi SAW. Jadi Nabi kata, ya Allah, ni macam kelakar pula ya. Orang cakap lain pula dia faham. Begitu keadaan dia. Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada kisah ini? Kisahnya ringkas sahaja. Namun kita lihat begini, ada beberapa pengajaran penting yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang Nabi SAW ceritakan kepada kita. Ia tentang seorang lelaki di kalangan penghuni syurga yang mana meminta izin kepada Allah agar dia itu dapat bercucuk tanam. Dan setelah diberikan keizinan kepada dia menaburkan benih itu, lalu dalam keadaan yang begitu cepat, benih tersebut pun tumbuh, membesar, dia pun tuai dan mendapatkan hasil yang begitu banyak sebagaimana gunung. Jadi Allah pun katakan tadi kepada lelaki itu, ambillah wahai anak Adam, sesungguhnya kamu ni tidak akan pernah puas dengan apa jua nikmat yang diberikan kepada kalian. Baik, pengajaran yang pertama, kalau kita lihat di muka surat kita yang ke-22, di situ pengajaran yang pertama, di dalam syurga tersedia segala apa yang dikehendaki oleh hati para hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syurga ini Allah Subhanahu Wa Taala sediakan apa yang kita inginkan dalam syurga. Okey, sebagaimana lelaki itu tadi, dia nak bercucuk tanam. Okey, ada tak bahan ataupun barang-barang untuk bercucuk tanam? Ada. Allah sediakan. Persilakan untuk buat.
Dengan erti kata yang lain, maka ada seorang hamba Allah ini yang merupakan ahli syurga, mahu bercocok tanam ketika berada dalam syurga. Sedangkan tiada keperluan pada dirinya akan hal tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengabulkan dan merealisasikan kehendaknya itu. Dia tak ada keperluan pun. Sebab kita ni kalau dah duduk dalam syurga, kita akan jadi orang yang rehat serehat-rehatnya. Ya, tak perlu lagi kita nak fikir tentang bekerja, nak mencari penghasilan. Ya, tak ada. Itu semua tidak ada dalam syurga. Tak ada rasa semikian. Tetapi ada nanti di kalangan kita ketika kita di dalam syurga, kita ingin melakukan satu perbuatan amal baik yang biasa kita lakukan. Ya, sebagaimana kita lihat di poin kita yang kedua di sini, saya tak letak ya di ada ke? Hmm. Oh, ada. Maaf ya. Iaitu, kita nak kata begini, ketika sudah menjadi ahli syurga, kita nanti ada satu bentuk, dipanggil sebagai satu rasa rindulah kepada pekerjaan kita yang halal lagi berkat, okey, yang kita biasa lakukan. Mungkin saya nak kata gini, mungkinlah ya, saya Wallahualam lah, tapi daripada hadis ini, kita nampak begini, mungkin kalau dulu kita biasa menjadi orang yang mana, menyampaikan ilmu, mungkin kita akan rindu dengan apa yang kita buat sebab ia merupakan satu tabiat yang khusus sebahagian hamba Allah yang soleh dan biasa melakukan kebaikan. Okay? Ataupun mungkin kalau dulu kita adalah orang yang biasa uh, menjaga kedua ibu ayah kita, merawat dia, kan? Kita akan nak buat perkara yang sama sebab itu dah menjadi kebiasaan kita. Atau mungkin kita biasa masak kan, kita biasa masak. Dekat syurga tak perlu masak sebenarnya. Tapi kerana kita seorang yang rindu dengan pekerjaan itu, kita akan minta kepada Allah untuk buat perbuatan tersebut. Sebagaimana ahli syurga yang merupakan asalnya seorang petani itu tadi. That's why bila dia rasa rindu tu dia minta kepada Allah, saya nak bercocok tanam lah. Allah dah kata pada dia, bukan ke kau dah dapat apa yang kau nak, iaitu masuk dalam syurga. Kenapa masih lagi nak bercocok tanam? Dia kata betul, tapi sukalah bercocok tanam. Dia kata gitu kepada Allah. Jadi itu merupakan tabiat kita. Kita kalau ada satu pekerjaan yang biasa kita buat kan, hatta kalau kita sekarang ni punya jemaah, bila kita dah biasa buat perkara itu, cuba bayangkan, kita cuti dalam keadaan yang lama ataupun kita tak buat lagi pekerjaan tersebut. Kita akan rasa, rindu nak ini kan, rindu nak buat gini, nak buat gini. Begitulah nanti bila seseorang dia masuk dalam syurga. Dia akan ada rasa rindu dengan pekerjaan-pekerjaannya yang halal, yang berkat ya, ketika dia hidup di dunia. Baik, kita lihat pengajaran kita yang ketiga di sini. Ada banyak kisah keanehan, kesenangan dan kegembiraan yang dilalui. Maaf ya, tersilap daripada sudut taipan saya di dalam slide ini. Kesenangan dan kegembiraan yang dilalui saban hari oleh penduduk syurga. Kita banyak membaca tentang kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan untuk penduduk syurga. Antaranya ialah kisah kita yang kelima pada malam ini. Jadi kita dapati bahawa Nabi SAW memberikan kepada kita dengan kabar gembira tentang apa yang akan dilalui oleh seseorang ketika dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita dapati bahawa ada banyak kegembiraan yang buat jiwa dia tenang, jiwanya damai, kan? Sehingga dia sebagai penduduk syurga ini merasa rindu kepada perbuatan-perbuatan dia yang baik ya, yang baik ketika dia di dunia. Dan pada waktu itu pasti dia akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah juga akan mengabulkan apa yang dia minta. Dan di sini ya jemaah, kita lihat pada pengajaran kita yang berikutnya menunjukkan bahawa dalam majlis-majlis Nabi SAW, iaitu majlis ilmu Nabi SAW, baginda juga menghiasinya dengan hadis-hadis mengenai keindahan dan kegembiraan syurga. Kita tak kata Nabi ni kalau cerita ataupun Nabi kalau berikan kuliah contohnya, berikan ilmu ini, cerita tentang neraka je, cerita tentang dosa je. Tak begitu. Tetapi ada juga hal-hal yang melucukan ya, yang Nabi cerita, yang buat Nabi ketawa kan, kepada orang ramai sehingga menjadi satu bentuk motivasi kepada diri kita untuk mencapai ataupun untuk masuk ke tempat yang Nabi SAW ceritakan, kabarkan itu berkenaan dengan syurga tadi. Jadi di sini kita nampak
perbualan ataupun penyampaian ilmu yang Nabi SAW sampaikan, ia bukan semata-mata untuk mengingatkan tentang dosa, tentang maksiat, tentang azab, tentang api neraka. Tetapi kebanyakan juga apa yang disampaikan oleh Nabi ialah tentang kisah-kisah gembira, kisah-kisah yang menghiburkan untuk kita ini ya sebagai umat Nabi SAW berkenaan dengan apa yang bakal didapatkan oleh mereka yang berjaya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi maknanya Nabi ni bukanlah strict sangat kan. Cerita yang seram aja, cerita yang menakutkan saja, tak begitu. Tetapi ada yang buat Nabi ketawa, okey, ada yang buat kita rasa terhibur, kan ada yang buat kita rasa suka. Itu biasalah ya ketika kita mengajar ni, dia mesti ada balance lah. Kadang-kadang kita cerita tentang ataupun kita menyampaikan sesuatu yang memperingatkan, ada kala kita menyampaikan sesuatu yang menghiburkan. Okey? Baik, seterusnya. Saya nak simpulkan pengajaran kita untuk hadis ini, yang ringkas ini ya. Apa yang diceritakan oleh baginda SAW itu tadi, sebenarnya lah untuk mengingatkan kepada kita bahawa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak terhitung. Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang pelbagai, nikmat yang begitu banyak sehingga kita tak dapat kira nikmat itu. Kita tak perlu lihat jauh-jauh ya, lihat pada diri kita sendiri, daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki kita. Itu adalah nikmat yang Allah berikan. Kita ada rambut, okey, alhamdulillah. Okey, kita ada pemikiran yang waras. Alhamdulillah, ini nikmat daripada Allah. Kita ada mata yang boleh melihat. Alhamdulillah, nikmat daripada Allah. Hidung yang boleh menghidu. Okay? Lidah yang boleh merasa, yang boleh bertutur. Bibir kita ni kan, hatta pipi, bulu mata, kedua telinga yang boleh mendengar. Tangan kita yang boleh bergerak. Kaki kita yang boleh berjalan. Semuanya, jantung kita yang berdegup ni kan, yang maknanya yang menunjukkan kita ni bernyawa. Semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tak terhitung. Belum lagi dengan nikmat rezeki, nikmat kebahagiaan, nikmat memiliki pasangan yang baik, nikmat memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, nikmat memiliki kawan-kawan yang ada di sekitar kita. Terlampau banyak sebenarnya yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sehingga nanti kita masuk ke dalam syurga, nikmat Allah masih terus berjalan untuk hamba-Nya. Sebab itu di sini, okay, kita datangkan dengan surah Ibrahim ayat yang ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan dia iaitu Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohon kepadanya. Kita minta macam-macam kepada Allah. Allah beri kepada kita. Ada yang kita tak minta pun, Allah berikan kepada kita. Betul tak? Kita tak minta perkara itu, tapi tiba-tiba Allah berikan kepada kita. Ia menjadi nikmat yang sungguh Masya Allah, yang Allah berikan kepada kita. Ada orang dia tak minta untuk kaya, tapi Allah berikan kepada dia dengan kekayaan. Ada orang dia tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan dia dengan zuriat, tapi Allah berikan kepada dia dengan zuriat. Ada banyak perkara yang kita minta dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan, tapi ada kalanya Allah tak berikan. Namun itu bukan bermakna Allah tak beri. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Contoh, kita minta kekayaan kepada Allah. Allah tak berikan kepada kita dengan kekayaan. Tetapi Allah berikan kepada kita dengan kebahagiaan. Kesenangan dalam hidup kita. Walaupun tak banyak duit, tapi jiwa kita tenang. Walaupun tak banyak duit, tapi kita aman. Kita ada keluarga yang bahagia. Begitu. Allah Subhanahu Wa Taala biasanya akan berikan apa yang kita perlukan. Bukan apa yang kita mahukan dalam hidup ini. Jadi jaga ya husnuzan kita kepada Allah. Sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu Maha memberi. Apa yang kita inginkan dan biasanya Allah berikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan di sini Allah ingatkan kepada kita, atas dasar itu, aku berikan kepada kalian apa yang kalian inginkan. Bahkan sampai apa yang kalian tak inginkan pun aku berikan kepada kalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini yang membuatkan jika kalian nak kira nikmat Allah, mungkin kalian dapat kira. Urat kita, kalau satu problem dalam diri kita, bayangkan.
urat ni sesuatu yang kita tak nampak kan, kita punya nerve. Tak nampak ni dalam diri kita ni. Tapi kalau dia ada banyak ya urat ni, tapi kalau satu rosak, ia menyakitkan. Betul tak? Namun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dengan dengan keadaan urat yang baik itu, kita boleh bergerak, kita boleh buat apa yang kita inginkan. Di sinilah ya, untuk menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur kepada Dia. Dan sebagaimana dalam kisah kita yang kelima ini, Nabi SAW mengkabarkan kepada kita, hingga nanti kita dah masuk dalam syurga pun, apa yang kita inginkan tetap Allah beri kepada kita. Contoh, lelaki tu tadi. Dia nak bercocok tanam, walaupun sebenarnya bagi Allah, tak perlu pun nak bercocok tanam, kan? Tak perlu nak kerja lagi dah. Dan masuk dalam syurga ni, relax je. Tapi dia nak juga, Allah berikan. Kerana Allah kata apa? Kalian memang takkan pernah puas dengan apa yang kalian ada. Okey, itu saja perbincangan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesabaran. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk terus-terusan beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Hadis ni ringkas ya tadi ya, tapi bagi saya ia memberikan uh, satu muhasabah untuk diri saya juga, untuk kita semua, supaya kita sentiasa beringat apa yang kita miliki di atas muka bumi ini bukan milik kita. Ianya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan ia seharusnya menjadikan kita hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Sebab itu kita banyak berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku, bantulah aku untuk aku sentiasa ingat kepada Engkau, untuk aku bersyukur kepada Engkau dan supaya aku ini dapat beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesempatan untuk kita bertemu di minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.